Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah binti Zakaria, pelajar PDB Pak Ambilan Oktober 2022. Hari ini akan membentangkan berkenaan tugasan 2 iaitu pembentangan laporan bagi subjek PAKK 2293 di pentaksiran awal kanak-kanak. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah yang saya sanjungi iaitu Encik Muhammad Firdaus bin Razlan. Okey, berikut merupakan isi kandungan pembentangan yang akan saya kongsikan pada hari ini iaitu berkenaan pengenalan aspek perkembangan kanak-kanak, latar belakang kanak-kanak, refleksi awal kajian, latar belakang kajian dan perancangan pentaksiran, seterusnya pembinaan instrumen, pelaksanaan pentaksiran dan akhir sekali rumusan. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Pentaksiran boleh didefinisikan sebagai satu proses yang sistematik dan berterusan untuk mendapatkan maklumat berkenaan perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. Pelaksanaan pentaksiran oleh pendidik secara profesional dan dengan adanya kolaboratif bersama ibu bapa menggunakan kaedah pemerhatian dan beberapa ujian standard yang lain sangat penting untuk mengenal pasti kekuatan, kelemahan serta sokongan dan intervensi yang diperlukan oleh seseorang kanak-kanak bagi mengoptimumkan lagi proses perkembangan mereka. Okey, aspek perkembangan kanak-kanak adalah merupakan satu proses yang berlaku secara berterusan dari peringkat lahir hinggalah ke peringkat kematangan. Secara umumnya, seperti yang kita sedia maklum, terdapat 4 jenis perkembangan kanak-kanak iaitu perkembangan fizikal, sosial, kognitif dan emosi. Seperti yang kita sedia maklum juga, kemahiran numerasi dapat membantu kanak-kanak menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian selari dengan teori perkembangan oleh Jean Piaget yang menyatakan bahawa setiap individu akan sentiasa mencuba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan-perubahan yang berlaku di persekitaran mereka. Sinaga 2023. Oleh itu, bahan instrumen yang dibina untuk pentaksiran ini adalah berdasarkan perkembangan kognitif kanak-kanak yang akan dipilih. Okey, ini merupakan latar belakang kanak-kanak yang dipilih untuk kajian pentaksiran ini iaitu Muhammad Ilham bin Muhammad Sukri, lahir pada 25 Mei 2017, sekarang berumur 6 tahun, lahir di Hospital USM, Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian, berketurunan Melayu dan beragama Islam, merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik, hobi suka bermain alat muzik terutamanya kompang, bercita-cita menjadi seorang polis. Ilham mempunyai berat 101 cm dan mempunyai tinggi 11 cm dan berat 19.6 kg. Ilham bersekolah di Tabika Kemas Kampung Tok Belian, Bacuk, Kelantan. Okey, refleksi awal kajian adalah berkenaan Ilham. Ilham merupakan seorang kanak-kanak yang rajin belajar dan sentiasa bertanya apabila terdapat sesuatu yang dia tak faham. Berdasarkan perkembangan Ilham dalam perkembangan kognitif dalam mata pelajaran matematik awal di Tabika, Ilham sudah mampu untuk mengingat dan menulis nombor 1 hingga 20. Tetapi masih terdapat beberapa jenis nombor yang dia keliru dan ditulis secara terbalik. Contohnya seperti nombor 2, nombor 6, nombor 5, nombor 3 dan nombor 7. Ilham juga kurang yakin apabila disuruh membilang secara siri nombor 10-10. Berdasarkan data yang diperolehi juga dan pemerhatian dalam kelas adalah didapati perkembangan kognitif Ilham masih berada pada tahap penguasaan 2 iaitu sedang berkembang. Dengan sedikit bantuan, insya-Allah perkembangan Ilham boleh ditingkatkan.
Jadinya instrumen yang dipilih adalah pemerhatian berterusan dan hasil kerja kanak-kanak. Kemahiran yang dinilai adalah berkenaan konsep nombor, kemahiran menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 18 dan kemahiran menyelesaikan operasi tolak dalam lingkungan 18. Lokasinya sudah tentulah ditadbirkan ke Mas Kampung untuk belian. Tempoh pelaksanaan dalam tempoh 3 minggu. Okey, kita pergi pula kepada perancangan pentaksiran yang pertama, iaitu merancang, di mana kita mengenal pasti kanak-kanak yang hendak dinilai. Lepas tu kita tetapkan tujuan pentaksiran, iaitu sebagai contohnya kita nak menilai kanak-kanak tersebut dari segi kemahiran apa, tunjang ataupun standard pembelajaran, standard kandungan yang berkenaan dan kaedah pentaksiran yang kita nak gunakan, sama ada nak melalui pemerhatian ataupun melalui instrumen yang kita bina, dan kita tetapkan tempoh pelaksanaan. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, saya memilih Muhammad Ilham bin Muhammad Sukri dan menilai dia dari segi kemahiran kognitif dalam mata pelajaran matematik awal dan tempoh pelaksanaan dalam tempoh 3 minggu. Okey, kita pergi kepada perancangan yang kedua, di mana membina pentaksiran. Selepas saya memilih kanak-kanak dan merancang perancangan pentaksiran, saya membina instrumen berkenaan matematik awal, di mana SK menentukan SK standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Di dalam kita membina instrumen, kita hendak memastikan tujuan pembinaan instrumen sama ada menepati ataupun tidak apa yang kita hendak nilai ataupun item yang hendak diukur. Lepas tu ianya hendaklah menepati KSPK terutamanya semakan 2017 buat masa sekarang, dan pemilihan instrumen yang sesuai dengan tahap perkembangan dan perkara yang hendak ditaksir. Okey, seterusnya lepas kita dah bina instrumen, kita pergi kepada melaksanakan pentaksiran, di mana kaedah yang digunakan adalah pemerhatian berterusan, kaedah penyoalan iaitu kaedah lisan, dan penilaian hasil kerja berdasarkan bahan instrumen yang telah dibina, dan tempoh pelaksanaan seperti yang telah dinyatakan iaitu 3 minggu. Selepas semasa kita melaksanakan pentaksiran, kita hendaklah merekod sehinggalah selesai pentaksiran. Tujuan kita merekod setiap perkembangan, kebolehan dan pencapaian kanak-kanak adalah untuk memudahkan guru membuat semakan dan rujukan maklum balas tentang perkembangan, kebolehan dan pencapaian kanak-kanak seterusnya. Dan ia juga merupakan sebagai bahan bukti yang sahih dan orang kata boleh diyakini. Okey, setiap maklumat yang diperolehi hendaklah direkod nama dan tarikh bagi memudahkan guru untuk membuat susulan selepas itu. Okey, perancangan pentaksiran yang kelima adalah menganalisis data. Data yang telah diperolehi daripada pemerhatian, hasil kerja, rakaman, senarai semak dan rekod anekdot telah dikumpul dan direkod. Selepas itu perlu dianalisis supaya pentaksiran yang dilaksanakan adalah terbukti dan sahih. Selepas menganalisis adalah melapor, yang keempat. Yang keenam adalah melapor, atau ada kesilapan teknikal dekat slide saya, maafkan saya. Yang keenam adalah melapor, di mana melaporkan setiap perkembangan kanak-kanak kepada ibu bapa seperti aktiviti, hasil kerja dan tahap pencapaian. Selepas tu kita akan mengadakan hari terbuka. Kalau di Tabika terdapat 2 kali, iaitu pada Oktober fasa 1 dan pada Februari untuk fasa yang kedua. Okey, yang keenam adalah tindakan susulan. Selepas kita dah rancang, dah bina instrumen, dah laksanakan, dah record, dah analisis data, kita akan dapatan daripada tu kita akan buat tindakan susulan, sama ada perlukan bimbingan ataupun pengukuhan dan pengayaan. Ini merupakan bukti pemerhatian daripada penilaian hasil kerja. Gambar 1 menunjukkan bahawa Ilham dapat menulis nombor mengikut urutan menaik, namun didapati Ilham telah menulis nombor 2 secara terbalik.
Okey, gambar yang kedua adalah hasil kerja yang telah dibuat oleh Ilham yang menunjukkan di mana dia menuliskan nombor 2 secara terbalik. Sebenarnya dia sudah tahu nombor 2, tapi bila tulis tu ada sedikit kesilapan, dia menulis nombor 2 tu secara terbalik. Okey, bukti pemerhatian yang kedua adalah rakaman video. Saya telah sediakan link pautan untuk rakaman video. Bukti di mana Ilham telah menjawab semua bahan instrumen ataupun hasil kerja yang telah disediakan oleh saya. Seterusnya yang ketiga adalah senarai semak di mana contohnya seperti konstruk 2.0 iaitu konsep nombor di mana saya memilih standard pembelajaran MA 2.1.8 dan MA 2.1.9. Berdasarkan SK dan SP yang telah dipilih, Ilham sudah boleh menyebut nombor 1 hingga 10, membilang nombor 1 hingga 10 secara menaik. Ilham juga boleh membilang nombor 1 hingga 10 secara menurun dan boleh membilang objek mengikut bilangan 1 hingga 10 secara menaik dan membilang mengikut bilangan 1 hingga 10 secara menurun. Ilham telah menguasai kemahiran-kemahiran tersebut. Okey, yang keempat adalah rekod anekdot. Di mana pada 6 November 2023 jam 11 pagi perkembangan kognitif matematik awal dan bertempat di Tadbirkan Kemaskan Putuk Bilian. Catatan pemerhatian didapati ketika guru membuat teka-teki operasi tambah, Ilham dapat menjawab dengan betul. Dan ulasannya, Ilham sudah mampu mencongak dengan menggunakan bilangan jari. Okey, akhir sekali adalah rumusan. Sebagai rumusannya, penggunaan bahan instrumen yang bersesuaian dengan tahap perkembangan dan pencapaian kanak-kanak dapat membantu guru untuk mengoptimalkan tahap penguasaan kanak-kanak tersebut. Sebagai contoh, tahap penguasaan Ilham adalah pada tahap penguasaan 2 iaitu sedang menguasai sebelum penggunaan instrumen pentaksiran dalam pembelajaran matematik awal. Setelah guru menggunakan pendekatan yang dengan penggunaan bahan instrumen tersebut, tahap penguasaan Ilham telah boleh ditingkatkan kepada tahap penguasaan 3 iaitu telah menguasai. Sekian, terima kasih.